Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak bincang soalan berkaitan dengan bab ukapan dan persamaan kuadratik. Soalan nombor 4 ni, soalan ni agak mencabar jugalah, ni soalan kibat. So kita cuba try tengok soalan 4 ni ya. Okay, so dia kata kat sini sebuah kereta bergerak dari bandar X ke Y. So jadi kita lukis bandar X ke bandar Y. Okay, so dia kata sini panjang sejauh 180 meter. Okay, so dia bergerak pada jarak 180 km. Okay, dalam perjalanan pulang, teksi itu meningkatkan kelajuannya sebanyak 15 km. So jadi waktu pada X ke Y ni, dia bergerak dengan kelajuan tertentu kan. So jadi kita anggaplah kelajuan dia ni pada masa itu adalah X. Okay, masa pergi kelajuan dia adalah X. Kemudian waktu dia balik, okay, waktu balik ni waktu pergilah ni, waktu pergi ini adalah waktu balik. So bila waktu balik, dia kata lajunya dia tambah sebanyak 15 km. So jadi X ni tadi asal dia 15 kan, X kan. So jadi waktu balik kita tambah X tambah 15. Ni waktu balik. Okay, waktu pergi X, waktu balik kita tambah 15 km. Okay, so jadi okay, lepas tu dia kata bila dia tambah masa kelajuan dia sebanyak 15 km per jam, masa yang diambil adalah sebanyak 24 minit. Okay, so masa dia, okay, katakan waktu pergi ni tadi, okay, waktu pergi ni tadi masa dia adalah T ni, cikgu letak dia sebagai T lah. Okay, masa dia adalah T. Kita tak tahu masa dia pun tak bagi tahu. So jadi cikgu anggaplah masa dia adalah T. Okay, masa pergi daripada X ke Y. So bila waktu balik ni, dia awal sikit daripada yang tadi. So jadi T sama dengan T tolak 24. Okay, masa pergi 24. So jadi bila waktu pergi, masa yang diambil adalah T. So waktu balik masa dia adalah T tolak 24. Okay, kalau kamu keliru pasal T ni, cikgu letaklah S. Okay, cikgu letak S. Cikgu letak S. Okay, tapi kat sini, okay, cikgu padam yang ni sikit Okay, so dia kata kat sini hitung laju teksi yang ni ni X, V sama dengan X. Okay, hitung laju teksi dalam kilometer per jam. So jadi 24 minit ni kita kena tukar kepada jam. So jadi 24 bahagikan dengan 60. So kita dapat 0.4. So jadi ni jadi inilah S tolak 0.4. Okay, kita tulis siap-siap supaya tak terkeliru lah nanti. Sebab akhir jawapan dia adalah dalam unit kilometer per jam. Okay, so jadi dah selesai yang part tu. Okay, sekarang ni dia nak laju teksi. Okay, sorry lah. Okay, banyak conteng kat sini. Sepatutnya jangan conteng kat atas ni, mengacau pula. Okay, so yang ni T dia adalah T dia sama dengan S. Okay, so hitung. Okay dah. Okay, kemudian untuk perjalanan daripada X ke Y dan dari Y ke X. So jadi dia nak laju teksi. So jadi bila laju teksi keseluruhan dah ni. So bila laju teksi, so laju sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okay, so jadi jumlah jarak kita dah tahu dah, pergi dan balik kan. Pergi 180 km, balik pun 180 km. So jadi sini 360 lah, kita campur 2. Okay, sekarang kita nak tahu T ni berapa. Okay, so jadi okay, so jadi T kat sini adalah T dia adalah nilai dia adalah S. So jadi nilai dia adalah S. Dan lagi satu ni nilai dia S tambah, so waktu pergi jumlah masa dia adalah S tambah dengan waktu balik, inilah masa dia S tolak 0.4. Okay, okay, seterusnya masalah dia adalah kita nak cari laju. Okay, kita nak cari laju. So kita kena cari nilai S dulu. Okay, so jadi nak cari nilai S. Okay, so jadi
waktu pergi ya, waktu pergi. Okey, waktu pergi, hal laju sama dengan V sama dengan jumlah jarak jarak bagi dengan masa lah kan. D ni distance lah, T ni time. Okey, so jadi nilai V, okey, so nilai V tadi kita letak sebagai X. So waktu pergi, nilai V dia adalah X. Okey, so jadi sekarang distance, nilai dia ni lah, waktu pergi 180 km. So 180 km. Kemudian masa waktu pergi adalah S. So jadi sini adalah S. So X sama dengan 180 bagi dengan S. Okey, kemudian okey, waktu balik. Okey, sekarang ni kita buat waktu balik. Okey, so jadi sama juga V sama dengan D over time. Okey, so waktu balik apa dia punya lajunya jadi ni kan, X tambah 15 kan. So jadi sini X tambah 15. Okey, jumlah jarak sama daripada Y ke X 180 km. Okey, bahagikan dengan masa. Okey, masa waktu balik ini. Okey, S tolak 0.4. Okey. Tadi tu sebab cikgu cakap soalan yang awal. Soalan ni ada soalan kebat, so dia memang fikir dia kena mendalam sikit. Okey. Tapi kamu janganlah tengok soalan susah je kita abaikan. Okey, tak apa. Kita belajar sikit-sikit kan. Okey. So jadi ni cara proses untuk berfikir, cara kebat dan cara nak jawab untuk solve problem. Okey. So jadi tak apa kalau kamu tak faham, tak apa, kamu tengok je dulu cara untuk selesaikan jawapan, cari jawapan. Okey, so sekarang kita nak cari nilai S. Okey, so nak cari nilai S. So jadi X ni sama dengan ni. So ni cikgu masukkan dalam ni. So jadi sini akan jadi 180 per S tambah, okey sorry, boleh lah. Okey, 180S tambah 15. Okey, ni kurungan. Okey, so jadi ini pindah sebelah jadi darab kan. So jadi sini S tolak 0.4 sama dengan 180. Okey, so sekarang kita nak cari nilai. Okey, so jadi kita kembangkan pula. Okey, so jadi ini darab dengan ni. Okey, ni darab ini kita dapat 180. Okay, kemudian 180S per S darab dengan ni. Okey, so jadi tolak. Okey, 180 darabkan dengan negatif 0.4. So kita dapat negatif 72 per S. Okey, kemudian 15 darab S, 15S. Kemudian 15 darab negatif 0.4. Kita tekan kalkulator. 15 darabkan dengan cos negatif 0.4. So kita dapat negatif 6. So sini adalah negatif 6 sama dengan 180. Okey, so jadi ini dengan ini kita boleh hapuskan. Okey, dia boleh tolak kan. Okey, so sekarang ni negatif 6 ni cikgu pindah sini, akan jadi positif. So jadi sini jadi 6. Kita kecilkan sikit. Okey, so jadi pembawah ni kita kena samakan. So ni akan jadi 15S kuasa 2 tambah negatif 72 perkan dengan S. So S ni pindah sebelah jadi darab lah. So jadi sini akan jadi 15S kuasa 2 tolak 72 sama dengan 6S. So 6S ni kita pindah sebelah sini. Okey, so dia akan jadi negatif. So jadi sini 15S kuasa 2 tolak 6S tolak 72 sama dengan 0. Okey, so jadi sekarang ni kita guna kalkulator lah. Okey, ini benda yang saya ajar sebelum ni. Kita tekan mod. Okey, so nilai A adalah 15. Okey, B negatif 6. C adalah negatif 72.
Okey, so kita dapat dua nilai ya. Okey, so jadi nilai S ni kita dapat dua nilai, satu 2.4 dan lagi satu S sama dengan 2. Berarti 2. Okey, so yang ni daripada sini ke sini ni kita guna kalkulator. Okey, kalau tak nak guna kalkulator pun boleh juga. Kita kena fakturkan lah. Tapi yalah, cuma nilai dia sangat besar. So jadi kita gunakan yang cikgu ajar tu lah mula-mula. Okey, cikgu ajar ya. Okey, mula-mula tekan mod. Kita tekan mod. Okay, tekan mod. Lepas tu kamu pilih COM 1 tekan COM 1. Okey, tekan mod, tekan COM 1. Benda ni susah sikit kalau kita guna secara cakap. Nanti susah nak nampak. Kita apa, kita fakturkan secara biasa ya. Okey, 2.4 12/5. Okay, so jadi kalau yang kamu guna cara yang mod tadi tu, bila dapat jawapan ni, kamu kena reverse. Okay, so jadi darab ni akan jadi 5S sama dengan 12. Yang ni jadi S tambah 2 sama dengan 0. So ni pindah sebelah je akan jadi 5S tolak 12 sama dengan 0. Ini S tambah 2 sama dengan 0. So jadi sini akan dapat 5S tolak 12. Ini S tambah 2 sama dengan 0. Okay, so jadi ni cara faktor dia lah. Okay, cuma ini daripada ini ke sini macam mana? So ni S tambah 2. Okay, tak apa. Okay, kalau misal kata kamu ni, okay, so first yang pertama ni kita kecilkan dulu. Okay, kalau kamu rasa nak yang ni susah, okay, cikgu buat kat sebelah sini ya. Okay, 15 ni kita bahagi, kecilkan lagi dulu. Okay, so jadi kita kecilkan, kita fakturkan lah. Okay, 3, fakturkan 3 darab dengan 5 kan, S kuasa 2 tolak apa tu, 6 darab dengan 2 lah kan, S tolak. Okay, kemudian 72 bahagi dengan 3, so 24 sama dengan 0. Yang macam ni lagi senang sikit lah. Okay, okay, so jadi kamu kalau ini ada dua cara lah. Satu ini guna kalkulator, tapi cikgu tak recommend lah guna ni ya. Guna yang cara yang ni. Okay, tapi kalau kamu tak biasa, dah biasa guna ni, boleh je. Tapi kamu kena reverse. Takut nanti ni markah ni tak ada, markah yang ni cikgu ni, sebab dia tiba-tiba dapat jawapan ni, sebab tak ada jalan kerja kan. Okay, yang ni ada jalan kerja. Okay, so dari sini kita fakturkan 3. Okay, so 3 ni pindah sebelah jadi bahagi, so dia kosong. So jadi sini akan jadi 5S kuasa 2 tolak 2S tolak 24 sama 0. So jadi bila nombor macam ni, senang sikit nak faktur. So jadi kita fikir macam dah dapat 5S kuasa 2, so S darab dengan 5S. Okay, kemudian kita fikir macam mana nak 24. Macam nak dah dapat 24. So 12 darabkan dengan 2, dapat 24 kan. Okay, so jadi 5 darab apa ni, 5 darab 12. Tak boleh ni, jadi lagi besar. Okay, so kita balikkan, ini 2, ini 12. Okay, so jadi 5 darab 2 kita dapat 10S. Okay, S darab 12 kita dapat 12S. So kita nak dapat sini negatif 2S. So jadi kita kena letak yang 12 ni, kena letak negatif. So sini kena letak negatif. So jadi bila dapat negatif, so jadi sini 5S tolak 12
kurungan lah. Dah dapat ni. So jadi tinggal ni lah jawapan dia. S tambah 2 sama dengan 0. Okay, so jadi ni baru ni, baru dia punya faktor. Lepas tu nak cari S dia pula. So 5S tolak 12 sama dengan 0. So ni pindah sebelah, jadi S sama dengan 12/5. Dan lagi satu S sama dengan negatif 2. So jadi kita ambil yang ni. Okay, so ni sama dengan 2.4. Okay, so kita ambil 2.4. So S sama dengan 2.4. So jadi kita berbalik pada yang awal ni, balik tadi ni. Ni. Okay, yang ini. Sebab nilai S kita dah dapat tadi kan. Okay, nilai S kita tadi, nilai S adalah 2.4. So jadi kita masukkan dalam persamaan ni. Okay, ini 2.4, ini 2.4. So kita dapat 360. So jadi 2.4 campur 2.4 tolakkan dengan 0.4. 4.4 lah. Okay, so ni 4.4. So jadi 360 bagikan dengan 4.4. So kita dapat 81.82. Okay, inilah jawapan dia. Okay, so jadi memang inilah jalannya kerja dia. Okay, jalan kerja dia memang panjang sangat. Okay, so ini adalah 5 markah. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.